Ciri-ciri ummah. Antara ciri-ciri ummah yang diajar oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummah yang beribadah dan menyembah Allah SWT. Kedua, ummah yang berilmu. Ketiga, ummah wasitiyah. Keempat, ummah ukhuwah. Kelima, ummah yang mendaulatkan Islam. Dan yang keenam, ummah yang berjihad. Ummah yang pertama, ummah yang beribadat dan menyembah Allah. Usaha pertama baginda setelah sampai di Madinah, Rasulullah telah membina masjid, di mana fungsi masjid pada waktu itu sebagai tempat beribadat, tempat berhimpun umat Islam, seperti mengadakan perbincangan dan pengajian ilmu Islam. Masjid juga menjadi tempat tinggal orang yang tiada kediaman. Kedua adalah ummah yang berilmu. Rasulullah telah menetapkan dan menerapkan tentang kepentingan ilmu sejak mula berdakwah. Baginda telah menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai markas untuk menyampaikan ilmu akidah dan Islam. Baginda turut mengutus Mus'ab bin Umair menjadi guru mengajar Al-Quran kepada penduduk Madinah selepas perjanjian Aqabah yang pertama. Ummah wasitiyah. Ummah wasatiyah ini mengamalkan kesederhanaan dalam semua perkara berlandaskan kehidupan seharian. Ummah wasatiyah mengutamakan keadilan terhadap seluruh manusia dengan tidak bersikap ekstrim atau melampau dalam menjalani kehidupan. Baginda sentiasa mengajar bersikap sederhana dalam segala perkara, sama ada dalam beribadat, politik, ekonomi dan juga sosial. Ciri wasatiyah menjadi ummah Islam sebagai ummah istimewa dan berkembang sehingga ke seluruh pelosok dunia kerana ia memberi keadilan kepada manusia. Ummah ukhuwah. Ummah ukhuwah bermaksud umat Islam saling bersaudara antara satu sama lain. Ikatan persaudaraan yang dijalinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara umat Islam membentuk satu ummah yang sanggup berkorban jiwa, tenaga dan harta untuk mempertahankan antara satu sama lain. Peristiwa kepungan ekonomi selama 3 tahun di Mekah menunjukkan semangat persaudaraan. Umat Islam mempamerkan semangat ukhuwah yang utuh ketika peristiwa hijrah ke Madinah, iaitu golongan Ansar menunjukkan persaudaraan yang tinggi kepada Muhajirin dengan memberikan bantuan tempat tinggal, harta untuk membantu sesama Islam. Ummah bersatu padu dan menghormati pengganut agama lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatupadukan masyarakat Madinah, Islam Yahudi, Arab bukan Islam, dengan memperkenalkan Piagam Madinah. Piagam Madinah merujuk kepada perjanjian bertulis tentang hak dan tanggungjawab pemerintah dengan orang yang diperintah. Piagam ini melibatkan hubungan Islam dengan Islam, iaitu Muhajirin dan Ansar, dan bukan Islam, iaitu Yahudi dan sekutu yang tinggal di Madinah. Ummah yang mendaulatkan Islam. Untuk mendaulatkan Islam, dasar membangunkan kota Madinah merangkumi aspek politik, sosial dan ekonomi yang dilaksanakan. Dari segi politik, pemerintah mestilah merujuk kepada sumber perundangan Islam, iaitu Al-Quran, hadis dan ijma' dan qiyas. Corak pemerintahan mempunyai ketua bertugas untuk menyelesaikan perselisihan faham di kalangan rakyat. Setiap suku mempunyai hak menjalankan tradisi dan agama masing-masing. Semua anggota masyarakat perlu tolong menolong pada waktu aman dan perang. Dari segi sosial, memperkenalkan konsep persamaan antara manusia. Itu perkara yang membezakan ialah amal soleh dan juga takwa
memperkenalkan sistem kekeluargaan Islam, itu segala masalah diselesaikan melalui perundingan. Dari segi ekonomi, mewujudkan masyarakat yang saling membantu dan bekerjasama untuk mengurangkan jurang antara orang kaya dan miskin. Kegiatan yang bersifat monopoli dan mengeksploitasi diharamkan. Memperkenalkan sistem zakat untuk memperbaiki golongan pekerja dan majikan, membersihkan harta golongan kaya dan membantu golongan miskin. Ummah yang berjihad. Islam ialah agama keamanan dan menghormati agama lain. Peperangan disyariatkan sebagai jalan terakhir untuk mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan Islam. Islam menggalakkan peperangan tetapi hanya dibenarkan dalam 3 keadaan, iaitu mempertahankan diri, mempertahankan kebebasan beribadah, berdakwah dan mempertahankan orang yang dizalimi. Islam mempunyai adab ketika berperang. Antaranya, tentera Islam mesti mengubati dan merawat musuh yang ditawan sekiranya tercedera. Mereka diberikan makanan dan minuman serta tidak boleh dizalimi. Islam tidak membenarkan membunuh kanak-kanak, orang tua, wanita, orang sakit, pendeta, padri dan sebagainya. Bandar dan bangunan juga tidak boleh dimusnahkan jika tiada keperluan. Berminit bersama Psikosensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah